Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, dengan izinnya dan dengan rahmatnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam kelas hadis secara online ini. Baik, pada pagi ini kita akan melihat masih lagi berkaitan dengan hadis yang kita baca pada minggu yang lepas, iaitu berkenaan dengan bulan Muharram. Kita lihat hadis ini. An Abi Bakrah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal arda. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Daripada Abu Bakrah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, Az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Zaman ataupun waktu itu benar-benar ia beredar sebagaimana hari Allah menciptakan petara langit dan bumi ini. As-sanatu 12 syahran. Setahun mempunyai 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan sebahagian daripada 12 bulan tersebut adalah 4 bulan yang haram. Salasatun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dati wa Zulhijjati wal Muharram. Itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat adalah bulan Rajab menurut kabilah Mudhar yang terletak di antara bulan Jumada ataupun Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Pada minggu yang lepas telah bincangkan tentang hadis ini, iaitu berkenaan dengan kelebihan yang ada pada bulan Muharram. Yang mana bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan daripada 4 bulan-bulan yang haram. Yang mana bulan-bulan yang haram ini merupakan bulan-bulan yang mulia. Dan setiap amalan soleh yang dilakukan di dalamnya, Allah akan melipat gandakan ganjarannya. Dan bukan sekadar itu, menurut tafsiran daripada Ibnu Abbas, itu seorang sahabat Nabi, dan Qatadah, seorang tabi'in, setiap kejahatan yang dilakukan pada bulan Muharram juga akan dilipat gandakan. Berbeza pada bulan-bulan haram ini juga akan dilipat gandakan, berbeza daripada masa-masa yang lain. Jadi itu antara kelebihan yang ada pada bulan-bulan haram, iaitu bulan yang dimuliakan, yang mana 4 bulan ini dimuliakan bukan selepas Nabi diutuskan, tetapi sebelum Nabi diutuskan lagi sudah pun dimuliakan oleh kaum musyrikin pada waktu itu, yang mana ketika tibanya bulan-bulan haram ini, mereka akan menghentikan segala perbuatan kezaliman seperti peperangan, pembunuhan dan sebagainya. Dan perkara itu berterusan bila Nabi diutuskan
Nabi mengakui tentang kemuliaan yang ada pada bulan-bulan ini. Begitu juga Allah pun menyebutkan dalam Quran berkenaan dengan kemuliaan bulan-bulan ini. Dan kemudian bila kita menyebutkan bulan Muharram, ini juga kita dah sebut pada minggu yang lepas, bulan Muharram ini dipilih oleh para sahabat Nabi untuk dikira sebagai bulan yang pertama dalam kalender Hijrah. Kalender Hijrah itu dia wujud ketika zaman Khalifah yang kedua, iaitu Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ketika zaman Nabi SAW, kalender ni ataupun kalender Hijrah ini belum lagi ada. Bangsa Arab ketika itu mereka apabila merujuk kepada tarikh-tarikh ni, tarikh dan juga bulan itu dah ada. Tetapi tahun tu tahun yang keberapa, iaitu ketika sebelum daripada zaman Umar itu belum wujud lagi tahun yang keberapa. Jadi bagi bangsa Arab, bila mereka nak mengira tentang tahun itu, mereka akan merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku pada tahun tersebut. Contohnya tahun gajah ke. Jadi mereka merujuk kepada peristiwa-peristiwa besar yang berlaku pada tahun tersebut. Tapi dari segi kiraan tahun ni tahun keberapa, tahun yang pertama ke, kedua ke, ketiga ke, jadi itu masih lagi belum ada. Sehinggalah ketika zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, selepas wilayah Islam itu makin lama makin meluas dan makin ramai umat Islam yang memeluk, ramai bangsa yang bukan Arab memeluk agama Islam, umat Islam pun bertambah ramai, dan ramai juga para sahabat yang dilantik menjadi gubernur-gubernur dihantar ke negeri-negeri yang jauh daripada Madinah. Dan apabila khalifah menghantar surat-surat kepada mereka tentang suatu perkara yang patut mereka laksanakan, jadi timbul kesukaran kerana mereka tak tahu sama ada perintah tersebut untuk dilaksanakan pada tahun itu ataupun pada tahun yang akan datang, ataupun mungkin telah pun lepas tarikh ataupun bulan yang dimaksudkan oleh khalifah untuk dilaksanakan itu. Jadi kerana itulah salah seorang gubernur yang dilantik ketika zaman Khalifah Umar itu, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat juga. Jadi beliau mencadangkan kepada Khalifah Umar supaya meletakkan asas untuk pengiraan tahun, supaya ini akan menjadikan pemerintahan Islam yang makin lama makin meluas wilayahnya itu akan lebih lancar urusan dari segi pemerintahan. Jadi kemudian Khalifah Umar bin Al-Khattab dia mengumpulkan para sahabat dan berbincang dengan mereka. Ada yang mencadangkan tahun itu dikira daripada tahun Nabi dilahirkan, ataupun ada yang mencadangkan tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Ada juga yang mencadangkan tahun itu dikira berdasarkan tahun kewafatan Nabi. Dan kemudian ada sahabat yang mencadangkan tahun itu dikira daripada tahun Hijrah. Hijrahnya Nabi meninggalkan Makkah pergi ke Madinah. Jadi cadangan itu diterima oleh Khalifah kerana merasakan itulah cadangan yang paling baik. Dan perkara ini juga disebutkan dalam satu riwayat, iaitu daripada Sahih Al-Bukhari, an Sahl bin Sa'ad qala ma addu min mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala min wafatih ma addu illa min maqdamihil Madinah. Daripada Sahal bin Sa'ad, katanya para sahabat Nabi mereka tidak mengambil tahun Nabi diutuskan untuk dikira sebagai permulaan kepada kalender kaum muslimin, iaitu kalender hijrah itu. Wala min wafatih, dan tidak juga tahun baginda wafat.
ma'addu illa min maqdamihil Madinah. Dan tidak lain mereka mengira tahun itu bermula dengan ketibaan Nabi di Madinah, iaitu dengan berlakunya hijrah Nabi ke bumi Madinah itu. Dan itulah mereka jadikan sebagai permulaan tahun di dalam Islam. Cumanya peristiwa hijrah itu dia bukanlah berlaku pada bulan Muharram. Kadang-kadang mungkin bila kita kata Muharram itu merupakan permulaan kepada kalender hijrah, mungkin ada yang menganggap hijrah Nabi itu berlaku pada bulan Muharram. Sedangkan kalau dilihat dari segi sejarahnya, hijrah Nabi itu bukan berlaku pada bulan Muharram. Cuma tahun tersebut, tahun hijrah tersebut dijadikan sebagai tahun permulaan dalam Islam. Tapi hijrah Nabi itu, kalau menurut pendapat yang paling kuat, dia hijrah itu berlaku di penghujung bulan Safar, nak masuk ke bulan Rabiul Awal. Jadi hijrah itu berlaku menurut ahli sejarah hujung bulan Safar, iaitu 27 ataupun 28 Safar, tahun ke-13 ataupun ke-14 Nabi dilantik menjadi Rasul. Jadi hari yang terakhir pada bulan Safar itu, Nabi dan Abu Bakar keluar daripada Mekah, kemudian berlindung di Gua Thur selama 3 malam. Dan selepas 3 malam ataupun 3 hari itu, pada awal Rabiul Awal, barulah Nabi keluar daripada Gua Thur untuk pergi berhijrah ke Madinah melalui jalan yang jarang, bukan jalan yang biasa dilalui oleh kabilah-kabilah, tapi Nabi pilih jalan yang jarang dilalui untuk mengelakkan daripada bertembung dengan kaum musyrikin Quraisy yang nak cuba untuk menangkap Nabi SAW. Jadi hijrah Nabi bersama-sama dengan Abu Bakar itu bermula pada akhir bulan Safar, kemudian 3 malam berada di Gua Thur, dan di awal bulan Rabiul Awal itu barulah baginda dan Abu Bakar keluar pergi ke Madinah. Dan kemudian pada hari yang ke-8, 8 Rabiul Awal, mereka sampai di Quba. Mereka sampai di Quba dan mendirikan masjid yang pertama dalam Islam. Jadi tentang Masjid Quba ini ada disebutkan dalam Quran. Kalau kita lihat dalam surah 9 ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. La taqum fihi abadan. Janganlah engkau solat di masjid itu selama-lamanya. Jadi permulaan ayat ini merujuk kepada Masjid Dirar yang dibina oleh kaum munafikin. Jadi Allah perintahkan Nabi supaya jangan sekali-kali untuk bersolat di masjid tersebut. Dan masjid tersebut kemudiannya diperintahkan untuk diruntuhkan. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fih. Benar-benar sebuah masjid yang diasaskan, yang dibina di atas ketakwaan, min awwali yaumin, daripada hari yang pertama. Itu hari yang pertama Nabi sampai ke bumi Madinah itu, iaitu di Quba. Ahaqqu an taquma fi, itu lebih berhak untuk engkau bersolat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya adanya lelaki-lelaki yang mereka suka untuk mereka membersihkan, mensucikan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin.
Dan Allah dia sayangkan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi di sini Allah menyebutkan ala masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin. Benar-benar masjid yang dibina, diasaskan di atas ketakwaan. Daripada hari yang pertama Nabi sampai di Yathrib, waktu itu dikenali sebagai Yathrib, Nabi membina di Quba itu masjid Quba itu masjid yang pertama selepas Nabi berhijrah ke bumi Madinah. Kemudian baru didirikan Al-Masjid An-Nabawi itu. Dan kemudian selepas sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal, Nabi duduk di situ beberapa hari, dan kemudian pada 12 Rabiul Awal barulah Nabi masuk ke bumi Madinah itu. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan peristiwa hijrah, yang bermulanya peristiwa hijrah itu di akhir bulan Safar dan di awal bulan Rabiul Awal. Tetapi tahun tersebut dijadikan sebagai tahun yang pertama dalam kalender hijrah. Tapi peristiwa hijrah itu bukanlah berlaku pada bulan Muharram, yang kemudiannya bulan Muharram dicadangkan oleh para sahabat. Ada yang mengatakan Uthman yang mencadangkan Muharram diambil sebagai bulan yang pertama, kerana ketika itu umat Islam baru selesai menunaikan fardu haji. Jadi ia sesuailah, dah selesai satu perkara yang besar, jadi masuk bulan yang baru. Di bulan Muharram tersebut ini dikira sebagai bulan yang pertama dalam kalender hijrah. Bukan disebabkan peristiwa hijrah itu berlaku pada bulan Muharram, tapi disebabkan ketika itu umat Islam telah pun selesai menunaikan fardu haji, dan mereka nak mulakan tugas-tugas yang lain selepas daripada itu. Dan kemudian bila kita sebutkan tentang hijrah, hijrah itu dia bukan sekadar hijrah dari segi fizikal, iaitu berpindahnya Nabi daripada bumi Makkah pergi ke bumi Madinah, ataupun berpindah pada satu tempat pergi ke tempat yang lain. Hijrah itu sebenarnya kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama disebut sebagai hijrah ma'nawiyah, iaitu hijrah yang berlaku dari segi dalaman. Hijrah yang berlaku dari segi batin ataupun dalam hati itu. Itu yang pertama, hijrah ma'nawiyah. Kemudian yang kedua, hijrah hissiyah. Itu hijrah yang berlaku dari segi fizikal, iaitu perpindahan daripada tempat ke tempat yang lain. Jadi hijrah daripada Mekah ke Madinah itu disebut sebagai hijrah hissiyah. Jadi hijrah hissiyah itu dia datang kemudian selepas daripada hijrah ma'nawiyah, iaitu hijrah yang berlaku di dalam diri seseorang itu. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah hadis Nabi SAW, ini hadis daripada Sahih Al-Bukhari, sami'tu Abdullah bin Amr yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Daripada Abdullah bin Amr, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, atau muslim yang sebenar itu, ialah muslim yang lain selamat daripada kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Seorang muslim yang sebenar itu ialah muslim yang lain selamat daripada kejahatan lisan, lidahnya, dan juga kejahatan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan muhajir, orang yang berhijrah yang sebenar itu ialah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang
dilarang oleh Allah. Jadi ini yang disebut sebagai hijrah ma'nawiyah, hijrah yang berlaku secara batin, yang berlaku di dalam diri, yang berlaku di dalam hati kita itu. Daripada seorang yang jahil berubah menjadi seorang yang berilmu. Daripada seorang yang ingkar kepada Allah berubah menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Dan bila berlakunya hijrah ma'nawiyah ini, barulah akan boleh berlakunya hijrah hissiyah itu. Dan untuk hijrah ma'nawiyah ini berlaku, ia perlu kepada ilmu. Kerana suatu perkara ataupun suatu perubahan itu tak akan berlaku melainkan dengan ilmu. Allah menyebutkan dalam surah 13 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal. Baik, di tengah-tengah ayat ini Allah menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah, dia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum itu sehinggalah mereka sendiri mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Seorang yang jahil, kejahilannya itu takkan berubah melainkan dia sendiri berusaha untuk keluar daripada kejahilan tersebut. Jadi seorang yang jahil, dia perlu berusaha untuk menuntut ilmu. Supaya dengan usaha dia menuntut ilmu itu, ilmunya bertambah dan dia boleh keluar daripada kejahilan ataupun kegelapan yang dia berada sebelum itu. Tapi kalaulah dirinya sendiri tidak berusaha, Allah akan membiarkannya terus berada di dalam kejahilan ataupun kegelapan itu. Seperti yang Allah sebut dalam surah 29 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mereka berjihad demi kami, lanahdiyannahum subulana. Benar-benar pasti kami akan berikan hidayah kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu benar-benar bersama dengan orang-orang yang muhsin. Itu orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan, yang sentiasa sanggup untuk berkorban. Jadi Allah sebut di sini tentang orang yang berjihad. Berjihad semata-mata mengharapkan keridaan daripada Allah. Dan berjihad itu luas. Bukan sekadar dengan mengangkat senjata, dengan berperang menentang musuh Allah. Itu jihad yang paling besar. Tapi jihad itu dia mesti bermula dengan seseorang itu sanggup untuk mengorbankan sedikit masanya, mengorbankan sedikit hartanya untuk keluar menuntut ilmu. Kerana jihad itu bukan sekadar dengan berperang, mengorbankan nyawa sahaja semata-mata, tapi juga mengorbankan masa, mengorbankan kesihatan, mengorbankan wang ringgit dan banyak lagi perkara. Dan
kalimah jihad itu juga datang daripada kalimah jahada, itu bermakna usaha yang bersungguh-sungguh. Usaha yang bersungguh-sungguh, yang berterusan untuk keluar daripada kejahilan, untuk menjadi orang-orang yang ada ilmu. Seterusnya dengan ilmu tersebut boleh untuk mengubah diri mereka. Jadi sebab itu Allah juga menyebutkan tentang jihad ini dalam surah 49 ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya tidak lain, orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Jadi mereka percaya dengan penuh yakin kepada Allah, kepada Rasul-Nya, itu percaya kepada Al-Quran, percaya kepada sunnah Rasul itu. Dan mereka tahu segala janji yang Allah dan juga Rasul sampaikan pada mereka, tentulah Allah akan memenuhinya. Summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka pada jalan Allah, fi sabilillah, pada jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang benar, iaitu benar dakwaan, pengakuan keimanan mereka. Keimanan kepada Allah dan Rasul itu bukan sekadar hanya kita mengaku semata-mata. Dia mesti dibuktikan melalui kesanggupan untuk berjihad, berkorban, berusaha bersungguh-sungguh dengan mengorbankan harta benda dan jiwa raga pada jalan Allah. Dan jiwa raga itu bukan sekadar mengorbankan nyawa dalam peperangan, tetapi juga dia mesti bermula dengan mengorbankan sedikit masa kita. Masa yang kita ada, kita gunakan untuk fi sabilillah. Bermula dengan menuntut ilmu. Kemudian bila dah ada ilmu, menyampaikan ayat-ayat Allah kepada orang-orang yang lain, mengajarkan kepada orang yang lain. Kemudian jika ada harta, dikorbankan untuk jalan Allah ini. Dan Allah dalam banyak ayat Allah menyatakan tentang harta itu bukanlah Allah minta semua diberikan, tetapi wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian daripada yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berikan untuk jalan Allah. Sebahagian lagi gunalah untuk kehidupan dunia ni, tetapi janganlah sampai kehidupan dunia ni melalaikan kita. Jadi semua harta yang kita ada semuanya digunakan untuk dunia semata-mata sampai kita lupa untuk digunakan pada jalan Allah. Begitu juga masa kita, umur kita, janganlah kita hanya menumpukan umur kita, masa kita semata-mata untuk bekerja, untuk mencari rezeki, tetapi tidak menggunakannya untuk menuntut ilmu, untuk bekerja pada jalan Allah, untuk menyampaikan dakwah. Jadi sepatutnya kedua-dua perkara ini, harta benda yang kita ada, jiwa raga, masa, tenaga kita, digunakan untuk fi sabilillah, pada jalan Allah, memberikan sumbangan kepada agama Allah ini. Ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang benar dakwaan keimanan mereka. Kalau kita lihat dalam ayat sebelum ini, dalam surah yang sama, dalam ayat yang ke-14, surah 49 ayat yang ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna
walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mereka mengatakan kami ini telah beriman. Ini orang-orang yang baru memeluk Islam, baru mengucapkan syahadah, kemudian dah melakukan mungkin sedikit perubahan dari segi zahirnya, jadi dah mengaku beriman kepada Allah. Sedangkan Allah nyatakan qul lam tu'minu. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kamu semua belum lagi beriman kepada Allah. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah kamu semua bahawa kami ini telah muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sedangkan iman itu belum lagi masuk ke dalam hati-hati kamu. Jadi ayat ini menjadi dalil bahawasanya bukanlah semua muslim itu adalah mukmin. Bukan semua muslim itu adalah mukmin. Tetapi sebaliknya, bila disebut mukmin itu mestilah dia seorang yang muslim. Di dalam ayat ni, orang-orang yang baru memeluk Islam, Muslim itu, tapi dah mengaku beriman kepada Allah. Sedangkan Allah kata iman itu belum lagi masuk ke dalam hati-hati mereka. Wa in tuti'ullaha wa rasulah. Dan jika kamu taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu jika kamu mengikut Al-Quran dan kamu mengikut sunnah Rasul itu, la yalidkum min a'malikum syai'a. Allah tak akan sia-siakan sedikit pun daripada amalan kamu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat tadi, ayat yang ke-15 ini kita dah baca tadi. Selepas Allah menjelaskan bukanlah semua muslim itu mukmin, Allah jelaskan tentang ciri-ciri mukmin yang sebenar. Itu innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya tidak lain, jadi ini suatu penekanan, satu penegasan bahawasanya inilah sifat yang perlu ada, yang wajib ada pada orang-orang yang layak untuk digelar sebagai mukmin. Dan juga suatu penafian bahawasanya siapa yang tiada sifat ini, maka dia masih lagi belum mencapai keimanan itu. Mungkin masih lagi berada pada tahap Muslim saja, tapi belum lagi mukmin. Nanti Allah sebut di sini sifat mereka, mereka beriman kepada Allah dan Rasul, percaya dengan penuh yakin kepada Allah dan Rasul, kemudian tidak ragu-ragu, dan kemudian mereka berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka pada jalan Allah. Jadi mereka itu, mereka lah orang-orang yang benar dakwaan keimanan mereka. Jadi dakwaan yang dibuktikan melalui perbuatan. Kerana iman itu bukan sekadar kata-kata. Dia iman itu merupakan kata-kata, kemudian pengakuan daripada hati, kemudian kata-kata dengan lisan ini, dan dibuktikan melalui perbuatan kita yang kita lakukan. Anggota badan kita melaksanakan perintah Allah, bahawalah itu merupakan tanda bahawa keimanan itu telah masuk ke dalam hati seorang itu. Tapi kalau sekadar mengaku semata-mata, itu masih lagi belum mencapai tahap seorang mukmin. Mungkin masih lagi berada pada Muslim saja. Jadi banyak ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran berkenaan dengan sifat yang perlu ada pada orang-orang yang beriman itu. Dan kemudian kita sebut tadi berkenaan dengan hijrah hissiyah. Di hijrah hissiyah, hijrah ma'nawiyah, itu hijrah yang berlaku dalam diri seseorang itu. Dengan dia mengubah diri dia, barulah Allah akan memberikan
taufik kepadanya, menunjukkan jalan kepadanya. Itu janji daripada Allah. Yang kita lihat tadi dalam surah 29 ayat 69, Allah nyatakan siapa orang-orang yang berjihad, yang berusaha bersungguh-sungguh demi mencari keredaan Allah, benar-benar pasti Allah akan mengurniakan hidayah, mengurniakan taufik kepada mereka, kepada jalan-jalan Allah itu. Jadi hijrah itu dia mesti bermula dengan hijrah ma'nawiyah, hijrah dalam diri kita. Dan hijrah dalam diri itu dia mesti bermula dengan ilmu. Jadi untuk menuntut ilmu perlu kepada pengorbanan. Pengorbanan jiwa raga kita, pengorbanan masa kita, tenaga kita, umur kita, dan perlu kepada pengorbanan harta kita. Dan Allah menyebutkan tentang golongan yang berilmu ini dalam surah 35 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Di tengah-tengah ayat ini Allah sebutkan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya tidak lain orang-orang yang takutkan Allah di kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Ya, itu mempunyai ilmu berkenaan dengan kitab Allah, mempunyai ilmu berkenaan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mendapatkan ilmu itu perlu kepada usaha. Usaha yang bersungguh-sungguh, usaha yang berterusan. Kalau tanpa usaha itu, seseorang itu akan kekal menjadi orang-orang yang Allah gelar sebagai orang-orang yang buta huruf, orang-orang yang ummi. Dalam surah 2 ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum ummiyun. Dan di kalangan mereka adalah orang-orang yang ummi, iaitu orang-orang yang buta huruf. Jadi siapakah orang-orang yang buta huruf? Jadi ummi ini kebanyakan kita faham merujuk kepada orang-orang yang buta huruf, yang tak boleh membaca, tak boleh menulis. Tapi kalau kita lihat istilah ummi ini, Allah tujukan bukan sekadar kepada golongan yang tak boleh membaca ataupun tak boleh menulis itu. Allah sebut di sini, la ya'lamunal kitaba illa amani. Iaitu orang-orang yang tidak mengetahui isi kandungan Alkitab itu, melainkan hanyalah sekadar angan-angan, sekadar ikut-ikutan. Apa yang disampaikan kepada mereka oleh orang-orang yang mungkin dianggap sebagai orang-orang yang alim, mereka terus percaya tanpa mereka sendiri melihat ataupun membaca, memahami ayat-ayat Allah itu. Seperti mana yang berlaku kepada kaum Bani Israel, yang mana mereka disesatkan oleh ulama ataupun oleh orang yang mereka anggap sebagai ulama itu. Setiap yang keluar daripada mulut ulama-ulama mereka, mulut rahib-rahib mereka itu, mereka terima bulat-bulat, mereka terima tanpa usul periksa, tanpa mereka sendiri mempelajari ayat-ayat Allah itu. Dan itu menjadikan mereka ni golongan yang sesat. Allah nyatakan di sini, la ya'lamunal kitab illa amani wa inhum illa yazunnun. Mereka tidak mengetahui tentang isi kandungan Alkitab itu, melainkan hanyalah sekadar angan-angan,
dan tidak lain. Mereka hanya menduga-duga, hanya bersangka-sangka tentang inilah apa yang Allah nak, inilah apa yang Nabi ajar, inilah apa yang agama perintahkan. Sedangkan mereka sendiri tak ada usaha untuk mempelajari ayat-ayat Allah, tak ada usaha untuk mempelajari hadis-hadis Nabi. Sedangkan ini merupakan sumber yang utama dalam agama ini. Sepatutnya setiap Muslim itu, dia kena sedar kewajipan ke atas dia untuk dia mempelajari Al-Quran, untuk dia mempelajari hadis-hadis Nabi. Kerana ini merupakan sumber yang utama dalam agama. Tetapi kalaulah tanggungjawab ini dipandang remeh, dianggap sebagai sesuatu yang membuang masa, tak ditumpukan usaha untuk mempelajari kedua-dua perkara yang penting ini, jadi itu yang akan menyebabkan ramainya umat Islam akan menjadi golongan yang ummi. Walaupun mungkin boleh membaca Al-Quran, boleh membaca kitab, tapi sebenarnya tidak memahami apa yang disebutkan dalam Quran, tak memahami apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Jadi sebab itu di samping bila kita kata wajib untuk mempelajari Al-Quran dan juga hadis itu, di situlah juga datangnya kewajipan untuk mempelajari bahasa Arab, kerana kedua-dua sumber ini datangnya daripada bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Jadi Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab. Nabi Allah lantik daripada kalangan bangsa Arab. Jadi di situ timbulnya kewajipan juga kepada ke atas kita ni untuk mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kerana kalau kita lihat apa yang menimpa kaum Bani Israel, mereka menjadi sesat disebabkan oleh sikap mereka yang tak nak untuk mempelajari kitab Allah. Mereka hanya menyerahkan semata-mata kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai rahib, sebagai ulama, sebagai orang yang soleh. Tapi mereka sendiri tak nak ataupun tak ada usaha untuk mempelajari kitab Allah itu. Allah sebut dalam surah 9 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Dan begitu juga mereka menjadikan Nabi Isa ibnu Maryam itu sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jadi di sini walaupun kaum Bani Israel, kaum Ahlul Kitab itu, mereka tidaklah menyembah ataupun memuja ulama ataupun rahib-rahib mereka. Tetapi setiap yang keluar daripada mulut ulama dan juga rahib mereka itu, mereka terima bulat-bulat tanpa usul periksa, tanpa mengkajinya, tanpa mempelajarinya, dan itu menyebabkan mereka menjadi golongan yang sesat sampai Allah menyatakan mereka menjadikan ulama atau rahib itu sebagai Tuhan selain daripada Allah. Kerana apa yang dikatakan oleh rahib dan juga ulama itu walaupun bertentangan dengan apa yang Allah dan Nabi sampaikan, tetap juga mereka menganggapnya sebagai suatu kebenaran walaupun bertentangan. Jadi kerana itu Allah nyatakan mereka ini golongan yang mempertuhankan rahib dan juga ulama-ulama itu. Sedangkan kewajipan menuntut ilmu itu, kewajipan untuk memahami agama ini bukan sekadar kewajipan yang ada pada golongan ulama semata-mata.
golongan agamawan semata-mata, tetapi ini kewajipan ke atas setiap Muslim itu. Sebab tu Nabi menyebutkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, adalah wajib ke atas setiap Muslim. Setiap Muslim tu semualah, maksudnya lelaki ke, perempuan ke, muda ke, tua ke, kaya ke, miskin ke, siapa saja, selagi dia mengaku dirinya Muslim, jadi kewajipan ke atas dia untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu berkenaan dengan agama ni, iaitu ilmu berkenaan dengan kitabullah, ilmu berkenaan dengan sunnah Rasulullah itu. Allah sebut lagi di sini, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Tidak lain mereka diperintahkan supaya mereka mengabdikan diri hanya kepada Allah, Tuhan yang satu. La ilaha illahu. Tiada ilah melainkan hanyalah Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Dia daripada apa yang mereka sekutukan itu. Baik, jadi itu hijrah. Dia mesti bermula dengan hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah juga mesti bermula dengan menuntut ilmu. Kerana tanpa usaha untuk menuntut ilmu yang benar itu, seorang itu akan menjadi orang-orang yang Allah gelar tadi sebagai golongan yang buta huruf, yang ikut membuta tuli orang yang lain kerana menyangka itu adalah kebenaran, itu adalah apa yang datang daripada Allah, yang datang daripada Rasul. Sedangkan boleh jadi ia bertentangan. Tapi disebabkan kurangnya ilmu, secara tak sedar, mereka termasuk ke dalam kesesatan, bahkan akan menjadi lebih jauh daripada kebenaran. Sedangkan mereka menyangka mereka berada di atas kebenaran itu. Kemudian dalam surah 29 ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'amana lahu Lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Fa'amana lahu Lut. Lalu Lut pun beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dan kemudian dia mengatakan, dia di sini dia ada dua tafsiran. Yang pertama, dia itu merujuk kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama. Yang keduanya, sebahagian ahli tafsir mengatakan dia ni merujuk kepada Nabi Lut tu. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dan katanya, sesungguhnya aku ini adalah seorang muhajir, seorang yang nak berhijrah kepada Tuhanku. Innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau menurut tafsiran yang merujuk kepada dia itu kembali kepada Nabi Lut, jadi Nabi Lut itu sesudah dia beriman kepada Nabi Ibrahim, mempelajari ajaran Nabi Ibrahim itu, kemudian dia mengatakan dia nak berhijrah kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi itu menunjukkan hijrah itu dia mesti bermula dengan ilmu, mesti bermula dengan keimanan. Kemudian barulah bila dah ada ilmu, dah ada keimanan, barulah berlakunya hijrah hissiyah. Nabi Lut dan juga Nabi Ibrahim berhijrah keluar daripada tempat tinggal mereka. Yang mana tempat tinggal mereka itu di bawah kekuasaan Raja Namrud, iaitu raja yang mengaku Tuhan, sama seperti Firaun, iaitu yang engkar kepada Allah. Jadi sesudah ada ilmu, sesudah ada keimanan, barulah mereka melakukan hijrah dari segi fizikal untuk keluar meninggalkan negeri yang di bawah kekuasaan seorang yang kafir kepada Allah itu. Yang di mana di situ mereka tak dapat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Bahkan Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar, tetapi Allah selamatkan baginda. Disebabkan itulah mereka keluar daripada tempat tinggal mereka itu. Innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian dalam satu lagi ayat
dalam surah 51 ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Fafirru ilallah, maka berlarilah kamu kepada Allah, bersegeralah kamu kepada Allah. Jadi fafirru ilallah ini maksudnya, ini merujuk kepada hijrah lah, hijrah daripada keadaan yang sebelumnya, iaitu jauh daripada Allah, jauh daripada kebenaran, berubah, mendekat kepada Allah, dekat kepada agama, dekat kepada kitab Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini, iaitu Nabi itu, adalah seorang yang menyampaikan ancaman yang jelas nyata kepada kamu semua. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah kamu menjadikan bersama dengan Allah itu Tuhan yang lain. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini bagi kamu daripadanya adalah seorang pemberi ancaman yang jelas nyata. Di dalam dua-dua ayat ini juga, ini merujuk kepada hijrah kepada Allah, hijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah kepada ketaatan kepada Allah, hijrah daripada keadaan yang sebelumnya jahil, jauh daripada agama, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada As-Sunnah, hijrah berubah menjadi seorang yang berusaha untuk mempelajari Al-Quran, berusaha untuk mempelajari As-Sunnah, berusaha untuk mempelajari seorang yang alim, usaha untuk menjadi seorang yang alim, seorang yang taat kepada Allah. Dan kemudian berhijrah daripada melaksanakan perkara-perkara yang dosa, maksiat kepada Allah, berhijrah meninggalkan, melaksanakan ketaatan yang Allah perintahkan itu. Itulah hijrah yang sebenar, hijrah yang lebih besar daripada hijrah berpindahnya kita daripada suatu tempat ke tempat yang lain. Itu akan berlaku sesudah berlakunya hijrah jenis yang pertama ini. Ini dipanggil hijrah ma'nawiyah, hijrah yang berlaku dalam diri kita, secara batin, dalam jiwa kita. Bila itu dah ada, barulah boleh berlakunya hijrah dari segi fizikal ini. Baik, kembali kepada hadis yang kita lihat tadi. Yang pertamanya berkenaan dengan hadis yang kita baca minggu yang lepas, iaitu kelebihan yang ada pada bulan Muharram, iaitu sebahagian daripada bulan-bulan yang haram, yang mana bulan-bulan yang Allah muliakan dan banyak kelebihan di dalamnya. Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, bulan Muharram, bulan yang paling afdal berpuasa sesudah daripada bulan Ramadan adalah bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Dan kemudian pada bulan Muharram, segala kebaikan yang dilakukan di dalamnya akan dilipat gandakan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dan segala kejahatan, dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini, khususnya pada bulan Muharram, akan dilipat gandakan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kemudian kita juga dah melihat riwayat daripada seorang sahabat yang mengatakan mereka memulakan kalender hijrah itu dengan kalender itu dengan berlakunya hijrah ke bumi Madinah. Kemudian para sahabat mereka berbincang untuk memilih bulan yang pertama yang dikira sebagai bulan yang pertama dalam kalender hijrah. Jadi mereka memilih bulan Muharram. Jadi sebab itulah bila tibanya bulan Muharram, biasa kita sebut ma'al hijrah, tahun baru dan sebagainya. Tetapi jika dilihat dari segi sejarah hijrah itu, dia bukanlah berlaku pada bulan Muharram,
tetapi pada bulan akhir bulan Safar dan awal bulan Rabiul Awal itu. Cumanya bila kita sebut bulan Muharram, dia sinonim dengan hijrah. Dan hijrah itu dia kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu hijrah ma'nawiyah, hijrah secara dalaman, secara batin, dalam hati itu. Yang keduanya hijrah hissiyah, iaitu hijrah yang berlaku dari segi fizikal dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini dapat kita ambil manfaat daripadanya. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kelas yang akan datang. Baik, sebelum kita akhiri, ada apa-apa? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tanyalah Ustaz cakap tadi pasal berlakunya peristiwa hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah tu berlaku pada akhir bulan Safar. Ya. Tapi siapa yang menamakan peristiwa itu bermulanya bulan Muharram tu? Dia peristiwa hijrah berlaku pada akhir bulan Safar dan awal bulan Rabiul Awal. Nabi keluar daripada Mekah pada 27 ataupun 28 Safar. Berada di Gua Sur 3 malam, kemudian 1 Rabiul Awal tu baru keluar nak pergi ke Madinah. Dan Nabi sampai di Madinah pun pada lebih kurang 12 Rabiul Awal. Cuma bila ketika zaman Khalifah Umar, jadi ada keperluan untuk mereka ataupun kaum muslimin ketika itu mempunyai kalender untuk memudahkan dari segi pentadbiran. Jadi para sahabat Khalifah Umar dengan sahabat-sahabat mereka bermesyuarat dan bersepakat untuk tahun tu dikira daripada tahun hijrahnya Nabi ke Madinah. Berdasarkan riwayat yang kita lihat dalam Sahih Bukhari ni tadi, daripada Sahal bin Sa'ad, tahun tu dikira berdasarkan tahun hijrahnya Nabi ke bumi Madinah. Cuma bulan Muharram itu, kenapa dia dikira sebagai bulan yang pertama? Jadi kerana sahabat merasakan ini bulan yang paling sesuai kerana umat Islam baru selesai melaksanakan haji pada bulan Zulhijjah itu. Jadi selepas selesai haji, mereka dah sampai ke tempat mereka masing-masing. Daripada bulan Muharram itu ibarat suatu permulaan yang baru bagi mereka. Jadi sebab itu mereka memilih bulan Muharram itu sebagai bulan yang pertama untuk dikira sebagai bulan yang pertama dalam kalender hijrah itu. Tapi peristiwa hijrah itu sendiri dia bukan berlaku pada bulan Muharram. Cuma mungkin sebab selalu sangat kita sebut bila masuk satu Muharram ma'al hijrah, jadi mungkin ada yang menganggap hijrah itu berlaku pada bulan Muharram, sedangkan dia bukan. Dia pada bulan akhir Safar dan awal Rabiul Awal itu. Jadi sahabat yang menetapkan, mereka bersepakat menetapkan Muharram dikira sebagai bulan yang pertama kerana selesainya peristiwa yang urusan yang besar, iaitu urusan haji. Baiklah, faham. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okey. Baik, jadi insya-Allah sekian itu dulu untuk pagi ini. Nanti Ustaz ada satu soalan lagi. Okey, ya. Ustaz ada tanya, ada apa tadi mention nama Al-Masih kan? Ya. Jadi Al-Masih ni selalu kita rujuk kepada Nabi Isa lah kan? Dan juga ada yang kata Dajjal ni. Ya, ya. Boleh Ustaz terangkan sikit? Okey, Al-Masih itu dia daripada kalimah masaha. Masaha maksudnya menyapu ataupun berjalan pun boleh juga. Tapi asalnya masaha itu maksudnya menyapu. Jadi gelaran tu diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam
disebabkan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, kepada baginda, beliau boleh untuk bila menyapu mata orang yang buta, boleh untuk memberikan mengembalikan balik penglihatan kepada mereka. Oh, begitu. Buta tu. Manakala Dajjal ni pula dia kan buta sebelah matanya. Kemudian satu lagi Al-Masih itu juga diberikan disebabkan Dajjal yang akan berjalan di muka bumi ni, dan banyak berjalan tu juga digelar sebagai Al-Masih. Banyak berjalan di muka bumi ni untuk menimbulkan fitnah dan sampailah ke bumi Mekah dan juga Madinah itu. Jadi banyaknya berjalan tu juga disebut sebagai Masih itu. Yang pertama merujuk kepada mata yang buta tu, tetapi kelebihan boleh menyembuhkan tu. Yang keduanya merujuk kepada banyaknya berjalan di muka bumi. Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Okey, sama. Okey. Baik, jadi insya-Allah sekian itu dulu untuk pagi ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Oh iya. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum.